Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Kami bersiaran dari World Trade Center Kuala Lumpur dan kita masih dalam perintah kawalan pergerakan ataupun Movement Control Order, dan pastinya perkara yang perlu kita lihat bagaimana Movement Control Order ini dapat dilaksanakan dengan efektif dan mencapai objektif yang kita mahukan, iaitu dapat mendatarkan curve ataupun lengkuk pandemik ini. Jika tidak, kita akan terpaksa mungkin melihat MCO ini akan dilanjutkan ke satu tarikh yang baru. Kalau kita lihat pengalaman negara yang banyak kita bincangkan selama COVID-19 ini menjadi wabak dunia, kes study Korea Selatan, di mana satu ketika satu hari di Korea Selatan dapat kes yang begitu tertinggi sekali, iaitu antara 800 ke 1,000 kes satu hari. Itu ketika kemuncak ataupun peak kes COVID-19 melanda Korea Selatan, terutamanya di bandar iaitu Ground Zero di Daegu, bandar Daegu. Kemudiannya dalam beberapa hari kes dapat diturunkan hampir separuh, dan yang terkini kalau kita lihat pada Ahad lalu, kes di Korea Selatan secara keseluruhannya hanya berjumlah 64 kes. Ini menunjukkan satu angka yang paling rendah sepanjang bulan Mac ini, dan bagaimana Korea Selatan dapat melaksanakan beberapa intervensi dan juga mitigasi yang begitu berkesan untuk mencegah wabak ini terus meningkatkan lengkuk pandemik ini. Adakah model Korea Selatan ini dapat kita laksanakan di Malaysia ataupun di negara kita ataupun di negara lain yang begitu sibuk dan begitu resah untuk menangani COVID-19 ini? Jadi untuk melihat perkara ini, apa yang perlu kita lakukan berkaitan dengan social distancing, jarak sosial, bagaimana kita melakukan contact tracing, bagaimana juga berkaitan dengan isu persaringan dan ujian, dan jika kita gagal semuanya ini, wajarkah kita lakukan langkah-langkah yang ekstrim ataupun lockdown total kepada negara kita? Jadi Profesor Datuk Dr. Awang Bulgiba, pakar epidemiologis kita, dan juga mantan pemangku Naib Chancellor Universiti Melaya, pakar public health kita. Okey, Prof Datuk Dr. Awang Bulgiba, pakar epidemiologis kita, dan juga mantan Naib Chancellor Universiti Melaya, pakar kesihatan awam kita di talian melalui Skype sekarang. Prof, kalau kita lihat jumlah yang saya ungkapkan tadi berkaitan dengan pengalaman Korea Selatan, ini menjadi satu rujukan kes semua pakar-pakar kesihatan awam seluruh dunia. Selain daripada China, Korea Selatan berjaya mendatarkan lengkuk pandemiknya dengan cara-cara yang begitu berkesan. Jadi dalam kita mengharungi perintah kawalan pergerakan ini, dan juga kita melaksanakan jarak sosial ataupun social distancing, apa yang perlu kita lihat sekarang untuk kita memastikan kita mampu mendatarkan lengkuk ini, Prof? Sebenarnya mendatarkan lengkuk ini memerlukan kolaborasi, kerjasama daripada semua pihak, bukan saja daripada pihak yang merawat penyakit dan mencari sakit yang positif dengan COVID-19, tetapi juga sumbangan daripada pihak bukan kesihatan untuk mementeras dan membendung wabak ini. Jadi ini termasuk memastikan bahawa bukan saja social distancing atau penjarakan sosial ini dilakukan dengan betul, dengan cara yang betul, tetapi memastikan golongan yang selalunya terbiar, yang tidak mempunyai kemampuan diberi perhatian juga. Jadi banyak lagi faktor yang perlu kita lihatlah. Okey, kerajaan melakukan MCO ataupun perintah kawalan pergerakan ini dalam masa 2 minggu, antara 18 hari bulan hingga 31 Mac ini. Dan Prof ada mengatakan bahawa masa ini agak terhad, mungkin perlu dilanjutkan antara ke 5 ke 6 minggu, dan ada juga pakar-pakar di luar negara mengatakan yang sesuai antara 8 ke 12 minggu. Jadi pandangan Prof tentang ini? Saya kira masa 6 minggu adalah masa yang minimal untuk MCO ini dilakukan. Ya. Sebab ini merupakan 2 atau 3 kali tempoh inkubasi untuk pandemik ini.
daripada merebak. Jadi kalau saya tak berani nak katakan lebih daripada 6 minggu, tapi memang ada kemungkinan dia mungkin memakan masa lebih daripada 6 minggu. Jadi waktu ini saya rasa tempoh 6 minggu memang diperlukan dan tempoh 2 minggu adalah tidak memadai. Okey, selain daripada itu, apakah rasional untuk kita lanjutkan MCO ini, Prof? Kerana rakyat pertama kalilah dalam sejarah hidup mereka, termasuk millennials, golongan tua, mungkin mereka sudah menghadapinya ketika waktu darurat 1969, tetapi ini sebagai satu pengalaman pertama kebanyakan majoriti lebih 32 juta rakyat Malaysia. Pastinya negara kita sukar untuk melakukan perkara ini kerana kita tidak biasa dengan undang-undang tentera, undang-undang darurat. Mungkin berbeza dengan dari negara China, Korea Selatan ataupun negara lain kerana mereka ada era-era yang tertentu mereka sudah pun biasa dengan pengalaman lockdown ini. Tetapi bagi negara kita, bagaimana untuk kita memastikan walaupun minimanya 2 minggu, yang sesuainya Prof Bugibah kata mungkin antara 6 minggu, apapun kalau ia tidak berkesan, ia tidak akan mencapai apa pun objektif yang dimahukan oleh pihak kerajaan, terutamanya KKM, untuk melatarkan ataupun melihat plateau dalam graf pandemik ini. Ini satu soalan yang sukar untuk dijawab. Yang kita perlu fahami bahawa penjarakan sosial ini adalah salah satu cara yang terpenting untuk kita memutuskan rangkaian jangkitan penyakit ini. Dan sekiranya kita tak faham tujuan penjarakan sosial ini dan masih lagi melakukan perkara-perkara seperti biasa, bersiar-siar, bergaul dengan kumpulan-kumpulan yang lain dan sebagainya, ini tidak akan berjaya. Ya. Jadi pemahaman terhadap kenapa perlunya penjarakan sosial ini adalah amat penting. Itu yang saya harapkan daripada orang ramai. Dan saya memang merayulah kepada orang ramai. Patuhilah penjarakan sosial ini. Patuhilah perintah kawalan pendekatan ini. Supaya ia tidak berlanjutan. Sebab sekiranya kita selepas 6 minggu pun, kita tidak nampak pengurangan lengkuk epidemik ini, maka ada kemungkinan ini akan dilanjutkan lebih daripada 2 minggu, lebih daripada 6 minggu, dan ini akan mendatang kesusahan kepada ramai orang, terutama sekali golongan yang pada batas rendah. Ya. Okey, Prof, pengalaman Korea Selatan apabila kita rujuk bagaimana mereka melaksanakan apabila kes menjadi peak ataupun kemuncak dari kawasan Daegu itu, kluster yang terbesar adalah apabila mereka yang hadir ke sebuah church ataupun gereja untuk bersembahyang pada satu minggu itu, dan mereka terus memanggil, kerajaan Korea terus memanggil syarikat-syarikat multinasional mereka yang mampu mengeluarkan, terutamanya pharmaceuticals, yang boleh mengeluarkan test kit dalam jumlah massa ataupun mass production. Dan akhirnya mereka mampu mengeluarkan 100,000 mass production test kit satu hari. Adakah kita boleh ke arah itu, terutamanya dalam kita melihat bagaimana ujian dan juga saringan sekarang ini agak mungkin menjadikan kita terlambat sedikit ke belakang. Mungkin kita perlu juga memberi penghargaan kepada Barisan Hadapan dan juga Kementerian Kesihatan, tetapi kita melihat cara Korea bertindak, adakah kita mampu bergerak ke arah itu dalam masa seminggu dua ini? Saya rasa sekiranya terdapat kerjasama dengan Hospital Pengajar Universiti HPU dengan mama-mama mereka yang memang mempunyai mesin real-time PCR, saya rasa kita boleh tingkatkan lagi ujian ini dalam 2 kali ganda. Jadi mungkin kita boleh mencapai 8 atau 9,000 ujian sehari. Saya kira. Yang perbezaan dengan Korea Selatan adalah Korea Selatan ini selepas wabak MERS coronavirus beberapa tahun yang lalu, mereka telah menyediakan satu plan epidemik yang memang menyeluruh, dan di mana apabila diaktifkan plan tersebut, mereka mempunyai satu rangkaian makmal yang
boleh digembeling sekaligus untuk melakukan ujian ini, dan mereka memang telah ada plan untuk membuat drive-thru testing dan memastikan bahawa syarikat yang mengeluarkan test kit tersebut boleh mengeluarkan test kit dengan itu banyak sekali. Jadi memang itu dah ada dalam plan. Mereka tidak perlu menunggu mesyuarat untuk melakukan ini. Mereka hanya perlu mengaktifkan plan yang telah disediakan beberapa tahun yang tak diketahui. Okey. Dalam kita mendengar sidang media Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Nur Hisham, beliau mengatakan bahawa isu berkaitan kontak tracing menjadi isu besar juga apabila kita ingin menjejaki kluster-kluster yang besar seperti kluster Seri Petaling dan rangkaian dari itu. Kerana Seri Petaling sudah pun kembali ke kawasan masing-masing. Mereka pergi ke surau, mereka pergi ke masjid, mereka pergi ke kenduri kahwin, kendara dan sebagainya. Ini sukar kerana kita tidak tahu siapa berjumpa dengan rakan-rakan tabligh yang sudah pun menjejaki pergerakan mereka di Seri Petaling. Dalam hal ini, bagaimana contact tracing yang terbaik? Kerana kita mendengar arahan daripada MKN mengerahkan pihak PDRM, mengerahkan pihak ATM untuk membantu pihak PDRM. Tetapi adakah cara lain selain daripada cara manual ini? Kerana pengalaman di negara Singapura dan juga Korea Selatan, mereka menggunakan kekuatan aplikasi dalam talian dan juga telefon bimbit. Bagaimana kita boleh, kurang-kurangnya kita boleh mengurangkan beban kepada Kementerian Kesihatan dan juga Barisan Hadapan, tetapi kita boleh menggunakan cara yang terbaik untuk menjejaki mereka-mereka yang mungkin sudah pun terdedah dengan COVID-19 ini. Pandangan Prof. Dr. Awang. Ya, saya memang seorang yang selalu mengesyorkan teknologi tinggi, high teknologi data besar, big data untuk mengawal wabak penyakit. Dan ini jelas telah dilakukan oleh Singapura dan yang dengan amat berkesan sekali adalah di Korea Selatan. Masalah teknologi big data ini, ia memerlukan kerjasama daripada pihak yang mempunyai kuasa terhadap data tersebut. Yang sebab ini merupakan data pribadi. Betul. Dan data ini disimpan oleh syarikat telekomunikasi. Dan sekiranya negara tersebut mempunyai satu mekanisme di mana syarikat telekomunikasi boleh diperintah berkongsi maklumat tersebut, maka ia boleh berjaya. Jadi saya amat berharaplah bahawa Malaysia kita mempunyai sedikit masa lagi sebelum wabak ini menular dengan begitu teruk sekali. Kita boleh menggunakan teknologi seperti ini. Di Korea Selatan, mereka menggunakan teknologi ini sebab penduduk mereka faham tentang keseriusan, betapa seriusnya wabak ini, dan mereka sanggup data mereka dikongsi dengan pihak yang berkuasa supaya mereka boleh membendung wabak ini. Jadi itu saya boleh katakan syabaslah kepada penduduk Korea Selatan yang betul-betul faham bahawa ini adalah keperluan negara, bukannya kepentingan individu lagi. Supaya kita tidak terlambat dalam mendatarkan lengkok pandemik COVID-19 ini, Prof, wajarkah kita sekarang merayu kepada pihak MKN dan juga pimpinan negara supaya mereka ada political will untuk mendesak telcos dan juga pengendali perkhidmatan mudah alih berkongsi data peribadi, antara data peribadi yang perlu kita lindungi sebagai Security Act ataupun Akta Perlindungan Peribadi dengan kemudahan ataupun perlindungan awam. Pastinya ketika krisis pandemik COVID-19 ini, maslahat awam lebih utama. Mengapa tidak kita lakukan sekarang? Saya tidak boleh bercakap untuk bagi pihak Majlis Pertahanan Negara. Adalah peringkat yang jauh lebih tinggi daripada tahap naik malah.
Ya. Tapi saya yakin kepimpinan yang ada di negara kita sedang berjuang menangani wabak ini, dan saya yakin mereka akan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk keselamatan dan kesihatan rakyat Malaysia. Jadi itu insya-Allah saya yakin dengan kepimpinan yang ada sekarang, dan mereka akan membuat keputusan yang baik untuk rakyat Malaysia. Okey. Dalam apa pun pelaksanaan ketika krisis, pastinya governance, transparansi dan trust itu dua perkara ataupun tiga perkara yang sentiasa perlu bergandingan antara pemegang taruh, terutamanya kerajaan, pimpinan dan juga rakyat yang menerima arahan. Pandangan Prof sebagai pakar dalam kesihatan awam dan juga Prof melakukan kajian dalam Dr. Falsafah Informatik sebagainya. Bagaimana ini dapat dilaksanakan? Mungkin ini sebagai satu peluang di Malaysia kerana ini krisis yang besar kita pertama kali hadapi, yang wajar kita laksanakan untuk kita pastikan ada keyakinan buy-in yang tinggi di kalangan rakyat, dan itu yang berlaku di Korea Selatan dan juga China. Mereka tahu kalau mereka tidak berdisiplin, mereka tidak percaya kepada arahan, mereka akan gagal, mereka akan terjebak dengan wabak ini. Begitu juga kalau arahan tidak tersusun rapi, naratifnya berbeza-beza, penguatkuasaannya lemah, pastinya gagal juga dilakukan oleh pihak kerajaan. Bagaimana Prof melihat perkara ini? Saya memang setuju bahawa naratifnya mestilah jelas dan mesej yang ingin disampaikan, pesanan yang ingin disampaikan kepada orang awam mestilah jelas. Dan mungkin pada mulanya terdapat kekeliruan sedikit dalam mesej tersebut. Tapi sekarang saya nampak ada pencerahan, ada mesej yang memang jelas yang telah dikeluarkan melalui media massa, melalui TV, melalui surat khabar, melalui pesanan ringkas yang telah dikeluarkan oleh Majlis Kehormatan Negara dan sebagainya. Dan saya berharap bahawa pesanan yang jelas ini akan berterusan. Sebab pesanan yang jelas bukan hanya perlu dilakukan sekali, tetapi berulang kali. Supaya orang ramai faham tentang mesej atau pesanan yang perlu disampaikan kepada sahabat handai, kepada ahli keluarga masing-masing. Jadi ini perlu dilakukan berulang kali. Selepas dilakukan berulang kali, maka insya-Allah saya rasa mesej ini akan sampai dan kita akan lihat kesan daripada Perintah Kawalan Pergerakan ini dalam membendung penularan wabak COVID-19. Prof. Dr. Awang, kita menghargai kerja keras rakan-rakan di Barisan Hadapan, terutamanya petugas kesihatan. Perkhidmatan kesihatan kita sudah terbukti begitu excellent, cemerlang dalam apa jua krisis yang kita hadapi. Kita sudah lihat bagaimana mereka menghadapi SARS, bagaimana kita menghadapi MERS-CoV, dan ini coronavirus yang terbaru iaitu COVID-19. Tetapi apabila gelombang pertama, kita seolah-olah melihat bahawa mereka begitu bersiap siaga kerana kes masih kecil ketika itu dan ada minggunya begitu kosong ataupun tiada kes langsung. Tetapi apabila kluster Sri Petaling berlangsung ataupun happen, kita lihat mereka terpaksa stretch kekuatan mereka. Dalam hal ini, bagaimana Prof. Dr. Awang melihat kekuatan Barisan Hadapan Kementerian Kesihatan kita, terutamanya perkhidmatan kesihatan kita yang perlu digebelingkan sepenuhnya. Tidak kiralah sama ada awam, swasta ataupun general practitioner dan sebagainya. Bagaimana semua kekuatan ini perlu disatukan ketika kita menghadapi krisis supaya kita tidak dengar lagi isu kekurangan PPE, kekurangan staf di Barisan Hadapan yang mungkin mereka sudah lakukan kerja mungkin melebihi masa dan seumpamanya, dan mereka terpaksa bertugas juga. Jadi bagaimana Prof melihat kekuatan petugas kesihatan kita ini perlu dimaksimalkan? Okey, kita kena faham masalah wabak ini adalah masalah kebangsaan, bukan masalah sesuatu kementerian sahaja. Dan di Malaysia ini, walaupun kebanyakan daripada hospital adalah di bawah Kementerian Kesihatan dan hospital yang cukup besar saiznya, tetapi juga terdapat beberapa hospital lain yang di bawah
Kementerian Pengajian Tinggi Ya, dan juga Kementerian Pertahanan. ya, betul, Juga terdapat hospital swasta. betul. Jadi suatu arrangement atau suatu framework, satu rangka, saya rasa telah dibuat supaya kita boleh menggunakan spare capacity yang terdapat di hospital swasta untuk mengendalikan kes-kes yang bukan COVID-19. Betul, betul. Dan beberapa hospital universiti seperti Pusat Perubatan di Belaya yang daripada awalnya telah digunakan sebagai hospital untuk menerima COVID-19. Dan baru-baru ini Hospital Universiti Sains Malaysia, Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia, dan saya rasa hospital lain seperti Hospital Universiti Islam Antarabangsa Malaysia pun akan digunakan untuk mengendalikan kes. Dan baru-baru ini saya pun telah difahamkan terdapat gazet kerajaan, perintah kerajaan untuk menggunakan beberapa tempat lain sebagai pusat kuarantin. Sekiranya hospital-hospital ini tidak lagi mencukupi untuk mengendali kes-kes yang makin banyak di hospital-hospital kerajaan. Okey, akhir sekali Prof, apa jadi kalau kita gagal mendatarkan lengkok pandemik dalam masa 2 minggu ini? Apa yang perlu kita siap siaga, terutamanya publik ataupun awam, supaya mereka reda, mereka yakin, mereka perlu melalui fasa seterusnya hingga ke 4 minggu, ke 6 minggu ataupun lebih dari itu. Apa nasihat Prof, dan jika kita gagal mendatarkan lengkok ini? Saya rasa itu adalah satu senario yang amat menggerunkan. Disebabkan ini adalah suatu wabak yang skalanya tidak pernah dihadapi oleh Malaysia. Dan langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan, adalah satu langkah yang kita tak nak ia berpanjangan sehingga banyak-banyak bulan. Jadi, failure is not an option. Ya. Kita sebenarnya tidak boleh gagal dalam usaha kita untuk membendung wabak ini daripada menular. Sekiranya wabak ini menular lagi, saya kira ini akan menyebabkan kerosakan yang banyak terhadap negara, bukan saja dari segi kesihatan, tetapi dari segi ekonomi, dari segi kehidupan orang ramai di Malaysia. Jadi saya amat berharaplah Ya. orang ramai mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan yang telah dikeluarkan oleh kerajaan, mematuhi dengan sebaik-baiknya. Walaupun ini merupakan sesuatu yang amat menyusahkan kita. Ya. Terutama sekali golongan yang bergaji harian, terutama sekali golongan yang berpendapatan rendah, terutama sekali perniagaan kecil misalnya. Ini memang menyusahkan mereka. Tapi baik kita susah sekarang dan kita bersenang kemudian daripada kita bersusah sepanjang zaman dan kita sendiri menghadapi masalah lain, ahli keluarga yang sakit, yang meninggal pada usia yang muda dan sebagainya. Jadi saya amat berharap orang ramai akan mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan dengan sebaik-baik. Okey, terima kasih Yang Berbahagia Prof Dato' Dr. Awang Bulgiba, pakar epidemiologis kita dan juga mantan Naib Chancellor Universiti Melaya. Apa pun yang dititipkan, yang dikongsikan oleh Prof Dato' Dr. Awang amat berguna pada kita pada ketika ini, dan dengarlah nasihat dari pakar yang sepatutnya, dan kita akan terus memberikan penjelasan, explanation kepada rakyat di luar sana bahawa kita perlu berdisiplin, kita perlu ada keyakinan, kita perlu ada kekuatan untuk menghadapi saat getir ini. Kita terpaksa menghadkan kebebasan kita dalam masa 2 minggu ini ataupun lebih untuk memastikan kita akan mendapat lebih kesenangan di masa hadapan, supaya kita jaga diri kita,
kita jaga ahli keluarga kita jaga masyarakat kita dan kita jaga Malaysia dari wabak pandemik COVID-19. Terima kasih Prof. Datuk Dr. Awang Bulgiba dan itu sahaja agenda awal ni pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dari studio satelit kami di World Trade Center WTC Kuala Lumpur. Sekian, Assalamualaikum, jumpa lagi.